Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video kali ini kita akan membincangkan bab 9 iaitu nutrisi. Okey, kita akan bincangkan dulu tajuk 9.1 iaitu sistem pencernaan dengan standard pembelajaran iaitu dapat mengenal pasti struktur sistem pencernaan bagi manusia. Okey, struktur sistem pencernaan manusia terdiri daripada salur elementari yang panjang. Okey, kita panggil salur itu adalah salur elementari. Ianya panjang dan berotot bermula dari mulut hingga ke dubur ataupun anus. Selain daripada organ-organ di dalam salur elementari, terdapat juga organ lain yang akan membantu ataupun melengkapkan sistem pencernaan, antaranya adalah hati, pundi hempedu dan juga pankreas, yang mana organ-organ ini akan membantu dalam proses pencernaan makanan. Okey, dan sepanjang salur elementari, okey, dalam sistem pencernaan manusia terdapat beberapa jenis jus pencernaan yang akan dirembeskan oleh kelenjar-kelenjar tertentu seperti kelenjar liur, okey, yang akan merembeskan air liur, kelenjar gester yang akan merembeskan jus gastrik dan kelenjar usus yang akan merembeskan jus usus untuk membantu proses pencernaan. Dan jus-jus pencernaan ini, okey, air liur, jus gastrik dan jus usus mempunyai beberapa jenis enzim yang terlibat dalam proses pencernaan makanan iaitu proses hidrolisis makanan. Okey, inilah rajah sistem pencernaan manusia yang kita katakan salur elementari, bermula dari rongga mulut. Apabila makanan dibawa masuk ke dalam rongga mulut, kelenjar liur akan merembeskan air liur ke rongga mulut dan ada enzim yang akan bertindak ke atas makanan tersebut, dan kemudian makanan tersebut akan melalui esophagus. Okey, tiada pencernaan berlaku tapi proses peristalsis menolak makanan tadi masuk ke dalam perut. Okey, di dalam perut terdapat jus gastrik yang mempunyai enzim untuk mencernakan makanan yang masuk dalam mulut, dan kemudian makanan itu dikeluarkan sedikit demi sedikit ke dalam duodenum. Okey, dan di duodenum ia menerima rembesan daripada pankreas, iaitu jus pankreas. Okey, dan juga menerima rembesan daripada jus hempedu, iaitu yang dihasilkan di hati. Okey, hempedu yang dihasilkan di hati. Okey, ini adalah jus hempedu. Ini adalah pundi hempedu yang akan merembeskan jus hempedu ke dalam duodenum. Okey, selepas itu makanan akan dihantar ke usus kecil yang terakhir iaitu di ileum, di mana proses pencernaan berlaku dengan lengkapnya dan akan diikuti dengan proses penyerapan makanan. Okey, kemudian makanan yang tidak dicerna akan memasuki usus besar bermula dengan sikem. Okey, kemudian di sikem terdapat satu unjuran kecil dipanggil appendix, dan kemudian makanan tidak tercerna tadi melalui usus besar iaitu kolon. Okay, another part of usus besar. Kemudian ia akan memasuki satu lagi bahagian iaitu di bahagian usus besar iaitu rectum. Okay, di mana tinja akan disimpan di bahagian ini, di rectum, dan akhirnya tinja tadi akan disingkirkan melalui anus. Okey, jadi salur pencernaan atau salur elementari manusia bermula dari mulut dan berakhir di anus. Okey, so inilah rajah sistem pencernaan bagi manusia.
Okey, kita masuk subtopik yang kedua iaitu 9.2 pencernaan dengan hasil pembelajaran. Yang pertama, dapat menerangkan pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia sepanjang salur elementari, diikuti dengan mencerakinkan proses dan hasil pencernaan karbohidrat di mulut. So, kita akan bincangkan pencernaan karbohidrat. Okey, kemudian kita akan bincangkan pencernaan protein di dalam perut dan kemudian kita membincangkan pencernaan karbohidrat, protein dan lipid di dalam usus kecil iaitu duodenum dan ileum. So, ada 4 bahagian yang kita akan bincangkan proses pencernaan iaitu bermula di mulut dan pencernaan di perut, diikuti pencernaan di duodenum dan akhirnya pencernaan di ileum. Okey, proses pencernaan makanan merupakan proses penguraian bahan makanan yang kompleks menjadi molekul yang ringkas dan terlarut supaya molekul ini dapat diserap dan digunakan oleh sel badan. Dan proses penguraian ini melibatkan proses hidrolisis iaitu pemecahan yang menggunakan molekul air. Dan proses pencernaan melibatkan 2 proses iaitu pemecahan fizikal dan pencernaan kimia. So, ada 2 proses yang kita akan bincangkan iaitu pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Okey, pemecahan fizikal ataupun pencernaan fizikal melibatkan tindakan mekanikal. Okey, tindakan mekanikal di mana ia akan memecahkan bahan-bahan makanan tadi menjadi butiran kecil bagi menambahkan jumlah luas permukaan makanan supaya meningkatkan tindakan enzim. Lebih kecil bahan makanan tadi dipecahkan, okey, lebih besar jumlah luas permukaan makanan tersebut. Oleh itu, tindakan enzim akan menjadi lebih tinggi kadarnya. Okey, itu sebabnya kita diminta untuk mengunyah makanan, okey, terutamanya makanan yang keras dengan lebih banyak, okey, supaya ia menjadi butiran yang kecil. Pemecahan fizikal akan bermula daripada mulut iaitu melalui tindakan gigi yang akan memotong dan mengunyah makanan tersebut. Okey, so kita akan potong, kita akan kunyah makanan menjadi butiran kecil. Okey, pemecahan fizikal yang berikutnya berlaku di perut. Okay, so apabila bolus makanan masuk ke dalam perut, makanan tadi akan digaul dengan tindakan peristalsis otot pada dinding perut. Yang ini akan membantu lagi pemecahan butiran-butiran makanan tadi menjadi lebih kecil, okay, lebih besar jumlah luas permukaannya untuk tindakan enzim. Okey, so ada 2 pemecahan fizikal ataupun tindakan mekanikal yang berlaku iaitu di mulut dan juga di perut. Okey, pencernaan kimia pula merujuk kepada penguraian, pemecahan molekul kompleks kepada molekul kecil melalui tindakan enzim pencernaan dengan kehadiran molekul air. Di sinilah proses hidrolisis terlibat. Okey, yang kita pernah bincang proses hidrolisis. Okey, di mana proses pemecahan ini melibatkan kehadiran air. So, kita ada proses hidro means air, lysis means pecah, iaitu pemecahan molekul yang kompleks kepada yang ringkas menggunakan enzim dan kehadiran air.
So molekul yang kecil ini kemudiannya, yang ringkas ini kemudiannya diangkut ke seluruh badan melalui aliran darah selepas ia diserap. Okey, molekul kecil ini kita rujuk kepada nutrien selepas ia diserap ke dalam sistem peredaran darah untuk diangkut ke sel-sel badan. Okey, so jadi pencernaan kimia mesti melibatkan tindakan enzim. Sebenarnya tindakan enzim seperti yang telah kita bincang, ia akan meningkatkan kadar tindak balas. Okey, untuk kes ini ia akan meningkatkan kadar hidrolisis makanan. Okey, kita mulakan perbincangan pencernaan bermula dari mulut, iaitu pencernaan karbohidrat. Okey, so apabila makanan masuk ke dalam mulut, pencernaan yang pertama akan berlaku adalah pencernaan ke atas karbohidrat. Okey, so makanan yang mengandungi karbohidrat, contohnya roti. Okey, cuba kita makan roti perlahan-perlahan. Okey, pada mulanya kita akan tidak merasai manis pada roti tersebut, tapi apabila kita amati, rasa roti itu apabila kita mula mengunyah dan beberapa minit mengunyah, kita akan rasa perbezaan di antara rasa roti tersebut. Kerana pada roti terdapatnya karbohidrat, iaitu kanji. Okey, so kehadiran makanan ataupun roti tadi, apabila dia masuk dalam mulut, dia akan merangsang perembesan air liur oleh kelenjar liur. Okey, dalam air liur tadi, ia mengandungi enzim amylase yang akan mencernakan atau menghidrolisiskan kanji kepada maltosa. Dan kita tahu maltosa adalah gula, gula disakarida yang berasa manis. Jadi lagi lama kita makan kunyah ataupun mencernakan kanji, contohnya tadi kita ambil roti, nasi dan sebagainya, kita akan dapati makin lama makanan tersebut menjadi bertambah manis. Okey, dalam air liur juga mengandungi mucus, yang mana ia akan melindungi lapisan dalam mulut dari lelasan. Okey, lelasan ni maknanya daripada kecederaan lah. Dan melicinkan makanan tersebut serta mengikat butiran-butiran makanan yang dikunyah. Okey, di dalam air liur juga terdapat antibakteria, iaitu enzim lysosome yang akan mencernakan bakteria yang ada bersama makanan tersebut. Okey, sekiranya makanan tersebut tercemar, terdapat bakteria dalam makanan tersebut, lysosome dalam air liur akan menguraikan atau mencernakan, memusnahkan bakteria tersebut. Dan dalam air liur juga pH-nya adalah pH yang boleh meneutralkan asid dan mencegah kerosakan gigi. Okey, jadi dalam mulut biasanya medium di dalam mulut adalah medium yang neutral. Okey, neutral maknanya dia akan mengelakkan kita dari mendapat karies gigi. Okey, so itulah pencernaan karbohidrat dalam mulut. Okey, selepas makanan bercampur dengan air liur semasa pengunyahan, dia akan membentuk gumpalan makanan yang dipanggil bolus. Okey, biasanya bolus ini mengandungi butiran makanan yang kecil, dan kemudian bolus tadi akan digerakkan ke arah perut melalui tindakan peristalsis sepanjang esophagus. Okey, so esophagus, ada tindakan peristalsis yang menolak bolus makanan turun, dan di dalam esophagus juga terdapatnya mucus yang akan melincirkan pergerakan bolus tersebut. Okay, what is peristalsis? Peristalsis adalah pengecutan dan pengenduran otot
dinding esophagus secara beritma. So bila bolus makanan melalui otot esophagus atau melalui esophagus, otot licin yang ada dalam dinding esophagus akan mengecut dan mengendur perlahan, menghasilkan tindakan peristalsis dan menolak makanan turun ke dalam perut, dan akan memasuki perut apabila otot sphincter ataupun otot pengecut kardium mengendur. Pada hujung esophagus yang bersambung dengan perut terdapat satu otot sphincter ataupun otot pengecut yang kita panggil sphincter cardium, yang mana bila ia ingin membenarkan bolus memasuki perut, otot tersebut akan mengendur. Dan apabila bolus telah memasuki perut, dan otot sphincter cardium akan kembali mengecut, dan menutup bukaan antara esophagus dan perut. Kita tunjukkan tadi di sini ada esophagus, dan macam yang kita bincang tadi, di antara esophagus dengan perut ada satu otot yang akan mengawal kemasukan bolus, iaitu sphincter cardia ataupun pencerut kardia. So inilah otot yang akan membenarkan bolus makanan masuk. So apabila bolus makanan telah memasuki perut, akan berlakulah pula proses hydrolysis protein, pencernaan protein di dalam makanan tersebut. Di dalam perut terdapat tisu epithelium. Pada dinding perut terdapat tisu epithelium yang telah mengalami pembezaan membentuk kelenjar gaster. Dan sel-sel epithelium ini terdiri dari 3 jenis sel. Kita ada sel epithelium utama yang akan merembeskan pepsinogen. Kemudian kita ada sel epithelium parietal yang merembeskan asid hidroklorik, dan kita ada sel epithelium goblet yang akan merembeskan mucus. So semuanya ini akan hadir dalam rembesan gaster, rembesan kelenjar gaster yang kita panggil jus gastrik. So dalam jus gastrik yang dirembeskan akan mengandungi pepsinogen, kita akan ada asid hidroklorik dan juga mempunyai mucus. So kita boleh lihat daripada rajah ni, this is perut kita, di mana bila kita ambil sebahagian kecil daripada dinding perut, kita mempunyai kelenjar gaster, dan di dalam kelenjar gaster ni terdapatnya sel-sel goblet yang merembeskan mucus. Ada juga di bahagian kelenjar gaster tadi mempunyai sel parietal yang akan merembeskan asid hidroklorik, dan juga sel utama yang merembeskan pepsinogen. Dan kehadiran asid hidroklorik nanti akan menukarkan pepsinogen yang dirembeskan oleh sel utama menjadi pepsin. Dengan tindakan inilah. So kehadiran asid hidroklorik ia akan menukarkan pepsinogen yang dirembeskan oleh sel utama kepada pepsin yang digunakan untuk proses hydrolysis protein. Di dalam perut, jus gastro yang kelenjar gastro yang merembeskan jus gastrik ataupun jus gaster akan bercampur gaul dengan bolus makanan ataupun makanan yang masuk tadi melalui tindakan peristalsis. So kat sini ada pencernaan fizikal berlaku. Peristalsis dinding otot perut. Dinding perut yang berotot tadi akan melakukan peristalsis.
Jus gastrik juga mengandungi pepsinogen yang diaktifkan oleh asid hidroklorik menjadi pepsin, seperti yang saya tunjukkan tadi dalam slide sebelum ini, di mana pepsin akan menghidrolisiskan kanji menjadi polipeptida. So, kita ada protein. So, kita ada protein yang dihidrolisiskan kepada polipeptida oleh enzim pepsin. Jadi kalau kita diminta untuk menuliskan persamaan perkataan bagi hidrolisis protein, ini caranya kita buat ya. Protein campur dengan air, enzim letak di atas arrow, kemudian hasilnya iaitu polipeptida. Dan kehadiran asid hidroklorik dalam jus castor adalah untuk menyediakan medium berasid di mana ia akan menghasilkan pH optimum bagi tindakan enzim pepsin iaitu pH 1.5 atau sehingga 2, which is very acidic. Ini adalah medium yang sangat berasid. Kemudian peranan asid hidroklorik seperti yang kita bincang, ia juga menukarkan pepsinogen kepada pepsin dan ia akan menghentikan tindakan amylase LEO. Kita tahu tindakan amylase LEO adalah pada keadaan neutral. Jadi bila amylase LEO masuk dalam medium berasid, amylase LEO akan berhenti bertindak. Dia ternyah asli sementara. So amylase LEO dia punya pH optimum dia adalah pH 7 iaitu neutral. Jadi bila dia masuk dalam medium berasid, tindak balasnya terhenti sementara. Dan kemudian asid hidroklorik juga berfungsi untuk membunuh mikroorganisma yang terdapat dalam makanan, jika makanan tadi tercemar. Di dalam jus gastrik juga terdapat mucus, tadi dirembeskan oleh dinding perut. Mucus tadi akan melindungi lapisan dalam perut dari terhakis oleh asid hidroklorik dan enzim pencernaan. So, mucus yang dihasilkan oleh sel epitelium dinding perut akan melindungi lapisan perut itu sendiri. So pencernaan protein berlaku di dalam perut. Pencernaan yang kedua. So makanan yang telah dicernakan di dalam perut kita namakan kim, iaitu separa cair dan akan memasuki duodenum apabila otot pencerut atau sphincter yang kedua iaitu pylorus mengendur. So pylorus ni, otot pylorus ini terdapat di antara perut dengan duodenum. So dia akan mengecut, mengendur. So bila ia mengendur, kim akan memasuki duodenum secara sedikit demi sedikit. Dia bukan masuk sekaligus semua masuk dalam duodenum. Tak, dia akan dimasukkan ke dalam duodenum sedikit demi sedikit. Dan makanan kita akan berada di dalam perut dalam tempoh 4 hingga 6 jam. 2 hingga 6 jam atau 4 hingga 6 jam. So, makanan akan dalam perut kita. So dia akan keluarkan sedikit demi sedikit dalam bentuk kim. Kita masuk pula ke dalam bahagian yang ketiga dan keempat, iaitu usus kecil, yang mana ia terdiri daripada duodenum, tempat pencernaan yang ketiga. Dan di dalam usus kecil juga ada jejunum, tiada pencernaan berlaku dan proses pencernaan berakhir di
ileum. Okey, so kita ada 4 tempat pencernaan tadi. So kita akan bincangkan yang ketiga dan yang keempat. Okey, pencernaan lipid hanya bermula di duodenum. Tadi makanan yang kita bawa masuk tadi tiada pencernaan lipid di mulut dan di perut. Ia hanya bermula di duodenum. Dan duodenum menerima rembesan dari pundi hempedu dan juga pankreas. So dia ada dua rembesan ya. Satu dari pundi hempedu dan satu lagi dari pankreas. Okey, hempedu dihasilkan di hati dan kemudiannya disimpan di dalam pundi hempedu. Dan dari pundi hempedu inilah hempedu akan disalurkan ke dalam duodenum melalui ductus hempedu. Okey, jadi rembesan yang pertama kita ada hempedu yang memasuki duodenum. Okey, bercerita tentang hati. Okey, di hati sebenarnya ia menghasilkan hempedu tadi, kemudian dikeluarkan untuk disimpan dalam pundi hempedu dan kemudiannya disalurkan ke dalam duodenum. Okey, kita tengok fungsi hempedu tu ya. Okey, hempedu. Okey, kita tengok fungsi dia. Okey, hempedu fungsinya adalah untuk menyediakan medium beralkali dengan pH 7.6 hingga 8.6 bagi tindakan enzim dalam duodenum. Kemudian hempedu juga digunakan untuk menetralkan kim yang berasid dari perut. So bila kim masuk dari perut tu dia dalam keadaan berasid. Jadi bila dia bertindak dengan hempedu yang dirembeskan oleh pundi hempedu, maka ia akan dinetralkan. Yang ketiga, fungsi hempedu adalah untuk mengemulsikan lipid, iaitu memecahkan molekul lipid kepada titisan halus. Okey, so lipid tadi dalam titisan halus akan menambahkan luas permukaan bagi tindakan enzim lipase. Okey, inilah raja yang menunjukkan bagaimana molekul-molekul lipid apabila bertindak dengan hempedu yang dirembeskan oleh pundi hempedu, ia menjadi titisan halus. So proses inilah yang kita panggil emulsi. Okey, emulsi lipid. Iaitu pemecahan molekul lipid kepada titisan-titisan halus. Okey, jadi lipid akan dalam keadaan yang halus, jadi luas permukaan untuk tindakan lipase adalah besar. Okey, jadi itu tindakan yang pertama berlaku di dalam duodenum yang menerima jus hempedu dari pundi hempedu. Okey, duodenum juga menerima rembesan dari pankreas melalui ductus pankreas. Ductus ni adalah salur Ductus maksudnya salur. So melalui salur pankreas, jus pankreas disalurkan ke dalam duodenum dan jus pankreas mengandungi 3 jenis enzim iaitu lipase, amylase pankreas dan juga trypsin. Okey, dan apabila kedua-dua rembesan dari pundi hempedu, iaitu hempedu dan dari pankreas iaitu jus pankreas disalurkan ke dalam duodenum, maka berlakulah proses pencernaan lipid, karbohidrat dan protein. Okey, so lipase yang terdapat dalam jus pankreas akan mencernakan lipid, menghidrolisiskan lipid kepada asid lemak dan gliserol. Okey, untuk tindak balas hidrolisis lipid, inilah dia punya persamaan. Lipid campur air, dihidrolisiskan oleh lipase. Letak di atas anak panah ni perkataan lipase.
menghasilkan asid lemak dan gliserol. Kemudian amylase pankreas pula akan mencernakan kanji kepada maltosa macam ia berlaku di dalam mulut. Ini dia punya persamaan perkataan bagi hidrolisis kanji. Kanji campur air menjadi maltosa dengan kehadiran amylase pankreas. Kalau dekat mulut, kita guna juga persamaan yang sama tapi kita tuliskan dekat ni dekat dia punya persamaan perkataan dia amylase leo. Yang ini amylase pankreas. So kita dapatlah pencernaan kanji. Apa bezanya pencernaan kanji di mulut dan juga di duodenum? Pencernaan kanji di mulut melibatkan kanji masak. Mana-mana kanji yang telah masak, contohnya dalam roti, dalam nasi. Kanji tadi adalah kanji masak, maka dia akan dicernakan oleh amylase leo. Pencernaan kanji di dalam duodenum melibatkan pencernaan kanji tidak masak. Contohnya kanji yang terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan. Dan proses pencernaan yang ketiga adalah pencernaan polipeptida yang telah kita buat di dalam perut tadi. Protein telah hidrolisiskan kepada polipeptida dan polipeptida bersama-sama kim masuk dalam duodenum akan dicernakan oleh tripsin kepada peptida. Polipeptida campur dengan air, hidrolisis oleh air, dihidrolisiskan menggunakan enzim tripsin kepada peptida. So kalau kita lihat molekul-molekul hasil daripada proses hidrolisis lipid, kanji dan polipeptida ini hasilnya masih lagi belum molekul yang ringkas. So inilah pencernaan yang berlaku di duodenum. Raja menunjukkan kedudukan duodenum dan juga pankreas dan juga hati serta pundi hempedu. So kalau kita lihat dekat dalam rajah ni, kita boleh nampak kawasan duodenum. Dekat sinilah ada otot pencerut pyrolus tu. So bila kim masuk ke dalam bahagian duodenum, so kita ada duodenum, kat bahagian sinilah duodenum yang saya kuningkan. Kemudian dia menerima rimbesan dari pundi hempedu, di mana ia merimbiskan hempedu melalui salur hempedu, dan hempedu diterima daripada hati. Ini adalah hati. Organ hati kita. Kemudian duodenum juga menerima rimbesan dari pankreas. So ini adalah bahagian pankreas yang merimbiskan jus pankreas ke dalam duodenum melalui duktusnya. So duktus pankreas. So ada dua salur, satu daripada pundi hempedu, satu daripada pankreas yang akan masuk di dalam duodenum. Yang saya warnakan kuning tadi. So inilah rajah kedudukan antara duodenum, hati, pundi hempedu dan juga pankreas. Proses pencernaan yang terakhir, bahagian yang terakhir iaitu berlaku di ileum, the last part of usus kecil, bahagian terakhir usus kecil, di mana di ileum dinding yang mempunyai banyak kelenjar usus yang akan merimbiskan mukus dan juga jus usus. Dan di dalam jus usus, ia mengandungi 5 jenis enzim iaitu sucrase, maltase, lactase, erepsin dan lipase.
maltase, erepsin dan lipase. Usus akan menyediakan medium beralkali iaitu pH 7.6 dan 8.6 bagi tindak balas ke-55 enzim. So, proses pencernaan yang akan berlaku di dalam ileum ialah sukrosa akan mencernakan sukrosa akan dicernakan kepada glukosa dan fruktosa oleh enzim sukris. Maltosa akan dihidrolisiskan kepada glukosa dan glukosa oleh enzim maltase. Yang ketiga, laktosa akan diuraikan kepada glukosa dan maltosa oleh enzim laktase. Peptida akan dihidrolisiskan kepada asid amino oleh enzim erepsin dan lipid akan dihidrolisiskan kepada asid lemak dan gliserol oleh enzim lipase. So, ada 5 tindak balas hidrolisis, 1, 2, 3, 4 dan lipase, dan yang 5 di mana dia akan menghasilkan molekul-molekul paling ringkas ataupun monomer bagi setiap sebatian. Glukosa dan fruktosa, glukosa dan glukosa, glukosa dan galaktosa, ini semuanya adalah monosakarida bagi sebatian karbohidrat. Monosakarida bagi protein adalah asid amino dan molekul paling ringkas dalam lipid adalah asid lemak dan gliserol. So disebabkan semua sebatian karbohidrat, protein dan lipid telah menjadi molekul yang paling ringkas, maka proses pencernaan karbohidrat, protein dan lipid telah lengkap berlaku di ileum. Jadi ileum merupakan tempat terakhir proses pencernaan. Pencernaan berlaku dengan lengkap dan semua molekul ringkas ini yang kita panggil nutrien tadi akan diserap di ileum ke dalam sistem peredaran darah untuk diangkut ke sel-sel badan. So, proses penyerapan makanan tercerna ini iaitu molekul-molekul ringkas ini akan dibincangkan dalam video yang berikutnya. Sebelum kita akhiri video pencernaan, ada tugasan yang perlu diselesaikan oleh pelajar iaitu uji minda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 bermula dari muka surat 151 hingga 157. Jadi lengkapkanlah tugasan ini dan kita akan sambung balik. Kita akan sambung tajuk yang berikutnya iaitu penyerapan makanan tercerna dalam video yang berikutnya iaitu proses penyerapan dan asimilasi makanan tercerna. So itu sahaja untuk tajuk sistem pencernaan dan proses pencernaan yang berlaku di dalam salur elementari manusia. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.